A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat daripada mushaf. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di surah Hud, ayat yang ke-109 sehingga 117. InsyaAllah kita telah berada di muka surat yang terakhir daripada surah Hud. InsyaAllah selepas daripada ni kita akan masuk ke satu surah baru, iaitu insyaAllah dalam sesi akan datang, iaitu surah Yusuf. Jadi pada hari ini kita akan tengok lagi beberapa kita katakan Allah Subhanahu wa taala membuat kesimpulan pengajaran setelah daripada Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang beberapa kisah daripada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam awalnya ketika ayat ini turun tentang apakah yang sepatutnya mereka lakukan. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang memberi feedback terhadap suara dan juga gambar pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita bersama-sama di muka surat 234 insyaAllah kepada semua yang mempunyai, kita katakan yang mempunyai kemudahan suasana yang mudah untuk membuka mushaf, boleh membuka mushaf pada pagi ini. Moga-moga kita dapat menatapi bersama-sama insyaAllah di muka surat ini, muka surat 234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 109 pada muka surat ini, kita akan tengok, iaitu Allah SWT sebutkan fala taku, wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala tujukan sekarang ni kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kita semua, iaitu jangan kamu fala taku fi miryatin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang syak. Maknanya oleh kerana dalam dakwah Nabi SAW ini sentiasa menghadapi rintangan, orang mengatakan Nabi ni sahir, tukang sihir, Nabi ni adalah tukang syair, pengarang Nabi ni adalah gila dan sebagainya. Jadi kemungkinan ada perasaan tu datang kepada hati orang yang berdakwah ni, iaitu aku ni betul ke apa yang aku bawa ni dan sebagainya. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengulakan jangan kamu merasa syak. Fala taku fi miryatin. Miryatin tu maknanya syak, jangan kamu merasa ragu-ragu terhadap apa yang kamu bawa ni. Mimma ya'budu haula, daripada oleh kerana apa yang mereka sembah tu. Maknanya jangan kamu rasa bahawa apa yang mereka sembah tu, rasa syak bahawa mereka adalah salah. Jadi apa yang kamu bawa ni adalah betul, dan apa yang mereka sembah tu adalah merupakan satu kesalahan, memang salah. Jadi sebab tu Allah kata fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Apa yang mereka sembah tu adalah tak betul, apa yang kamu bawa ni adalah betul. Jadi ini lagi dikatakan ayat ini adalah merupakan tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah tu maknanya adalah Allah Taala nak hiburkan Nabi kita ni, nak pujuk supaya nak rasa jangan kamu jangan rasa betul lah, jangan rasa memang tak betul. Kita hari ni pun katakan memang tak betul apa yang mereka, walaupun dengan cara apa pun mereka hiaskan, mereka buat cantik-cantik mereka sekarang ni kan, macam-macam kan. Kadang-kadang tu kan sebab manusia ni kadang-kadang terlalu memberi peluang, kadang-kadang mempromokkan kadang-kadang tu agama-agama yang tidak betul ni, mereka promokkan seolah-olah nampak macam ada juga. Jadi Allah Ta'ala kata fala taku fi miryatin, jangan kamu rasa syak bahawa mereka ni adalah sesat. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu. Apa yang mereka sembah ni tak lain selain daripada sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum daripada mereka. Maknanya yang kita tengok pada hari ini, mereka ni sembah berhala, mereka ni sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni sama berlaku
Dulu pun dah berlaku, zaman-zaman Nabi dulu pun dah berlaku. Maknanya apa yang berlaku? Oleh kerana mereka sembah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Samud, kaum Madian, mereka ni semua sembah selain daripada Allah. Tengok apa yang berlaku. Allah Ta'ala telah hapuskan mereka, seksa mereka, hancurkan mereka. Kenapa? Kerana kejahatan mereka tu. Kejahatan yang terbesar of course lah, kerana mereka ni menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, apa yang mereka sembah ni, ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum. Apa yang dibuat di Mekah sekarang ni di depan kamu wahai Muhammad, tak lain sama dengan apa yang dibuat oleh kaum Firaun, kaum yang dulu tu. Sama, disebut sini aba'uhum, datuk nenek mereka. Maknanya apa yang dibuat oleh orang-orang sebelum daripada mereka ni, min qablu, daripada mereka. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum. Allah Ta'ala kata, kami pasti akan lamuwaffuhum, akan membalas, akan menunaikan nasibahun, bahagian mereka. Maknanya kami akan menyeksa mereka lah, azab mereka. Kami akan mengirimkan azab mereka di dunia, di akhirat kan. Ghaira manqus, tak akan kurang sedikit pun. Mereka sembah selain daripada Allah, mereka akan dikenakan hukuman tu. Orang dahulu kena, mereka sekarang pun akan kena, cuma mungkin tak lagi. Mungkin masa ni mungkin tak lagi. Pada masa Nabi Muhammad SAW 2 tahun yang ke-11, 10 tu, 11, 12, 13 tu, mungkin tak berlaku lagi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bayar habis-habisnya apa yang mereka, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan tu. Walaqad ataina Musa al-kitab. Allah Ta'ala kemudian seterusnya menceritakan sebelum daripada ni, walaqad ataina Musa al-kitab, kami dulu dah beri dah kepada Musa tu, kepada Nabi Musa al-kitab, iaitu kitab Taurat. Apa yang berlaku? Fakhtulifa fih, maka berbeza-bezalah. Mereka ni telah berbeza-beza pendapat. Makna berbeza tu, ada orang terima apa yang dibawa oleh Nabi Musa, ada orang tolak. Ada yang terima Taurat, ada yang tolak Taurat. Jadi Allah SWT kata fakhtulifa fih, maka mereka ni telah diperbeza pendapatkan padanya. Beza pendapat maknanya ada terima, ada tolak. Macam sama juga macam orang Islam sekarang kan, Islam yang kita bawa, Islam yang kita ada ni, ada orang terima, ada orang tolak. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum. Kalaulah tidak kerana kalimatun sabaqat, dalam tidak ketetapan. Kalimatun sabaqat tu maknanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak dahulu. Apa dia ketetapan Allah Ta'ala sejak dahulu tu? Iaitu Allah Ta'ala tidak segera membinasakan kaum-kaum yang mendustai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kalau ada orang mendustai Allah, Allah Ta'ala dah ada ketetapan dia, peraturan dia, seolah-olahnya macam konon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala terikat dengan konon, tapi makna ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak dahulu lagi, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghukum dengan segera orang-orang yang melanggar perintahnya. Kalau kita tengoklah kan, orang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ni, orang yang buat maksiat pada hari ni, orang yang gini kan, mereka mendustai, mereka ni kufur dan sebagainya. Adakah Allah Ta'ala hukum mereka segera? Kita tak tengok, tak berlakulah benda ni kan. Jadi itu adalah merupakan satu ketetapan Allah SWT. Tapi jangan rasa bahawa mereka ini akan terlepas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalaulah tidak kerana ketetapan tu, kalimatun sabaqat min rabbik, daripada Tuhan kamu, laqudiya bainahum. Laqudiya ni nescaya akan diputuskan. Kalau orang tak terima saja, maknanya Allah Ta'ala akan hukum mereka kalau tak terima. Tapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Laqudiya bainahum, nescaya kalau tak, nescaya akan diseksa dengan segera tu kan. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Allah Ta'ala kata mereka ni, tapi sebenarnya tengok keadaan mereka ni, mereka sebenarnya sentiasa berada dalam syak. Murib ni ragu-ragu. Maknanya mereka ni sentiasa berada dalam keadaan ragu-ragu terhadap apa yang mereka bawa, apa yang mereka pegang tu. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengokkan bahawa mereka ni mendustai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apakah mereka yakin kepada apa yang mereka bawa tu, mereka pegang tu? Sebenarnya mereka berurusan. Allah Ta'ala kata, wa innahum lafi syakin, pasti mereka ni berada dalam syak dan terus berada minhu murib, ragu-ragu. Maknanya orang kafir adalah orang yang sebenarnya tak confident, tak confirm dengan apa yang mereka bawa, apa yang mereka yakin tu. Mereka cuba untuk menampakkan bahawa seolah apa yang mereka tu adalah betul, tapi terus menerus kita tengok kan, nampak ketimpangan apa yang dibawa oleh orang-orang kafir tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya dalam ayat 111, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum.
Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, wa inna kullan ni maknanya ialah, maksudnya semua makhluk, maksud dia. Tafsir Jalalain kata wa inna kullan maknanya semua makhluk-makhluk ini lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Lamma di situ maksudnya ialah nescaya, ataupun kita kata maksud dia macam ni, semua benda, semua makhluk yang sama ada melakukan baik ataupun melakukan kejahatan, semua mereka itu lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala la yuwaffiyannahum akan menunaikan amalan mereka itu, menunaikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu maksud dia. Jadi macam konfusi kalau kita tengok dari bahasa Arab ini dalam ayat ni, wa inna kullan, dan sesungguhnya semua makhluk, lamma la yuwaffiyannahum, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas mereka itu, rabbuka, oleh Tuhan mereka, a'malahum, amalan-amalan mereka. Kesimpulan maknanya sini ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak ada orang yang tertinggal, tak ada orang yang tidak dibalas. Semua, jangan wahai Muhammad, kamu kena ingat bahawa orang yang buat baik akan dapat balasan dia, orang buat jahat tak akan terlepas daripada pembalasan Allah SWT. Nescaya la yuwaffiyannahum, Allah Ta'ala kata, nescaya Tuhan kamu akan membalas, akan menunaikan a'malahum, mengikut amalan mereka. Innahu bima ya'maluna khabir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang mereka lakukan. Itu maknanya ada kaitan di situ kan, maknanya setiap amalan mereka tu, setiap amalan sesiapa saja manusia ni, Allah SWT tahu. Khabir ni kita sebutkan terdahulu, iaitu khabir ni iaitu pengetahuan, tahu, termasuk iaitu lebih kepada apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, maknanya apa yang tersimpan, kadang-kadang seorang tu buat zahirnya amalannya baik, tapi sebenarnya adalah bukan kerana ikhlas, kerana Allah SWT, tak jujur maknanya. Ada seorang tu mungkin dia tersilap, dia buat satu kesalahan, tapi sebenarnya dia bukan dia nak buat silap, kesalahan berlaku, jadi Allah Ta'ala maafkan dia. Jadi nampak mana apa yang Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala melihat apa yang dalam hati manusia. Walaupun kadang-kadang nampak kebaikan, tapi kalau bukan kan, jadi sebab itulah mana kita kena jaga-jagalah kan, bahawa kita ni lah asirku nama dia, iaitu yang zahir, yang batin adalah sama. Apa yang zahir, apa yang batin tu kan. Jadi termasuk dalam tu ialah kita ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, innahu bima ya'maluna khabir, Allah Ta'ala tu tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Fastaqim, oleh kerana tu maka wahai Muhammad, jadi kita sampai dulu kita sebutkan bahawa dalam surah ni, surah Hud ini, kadang-kadang ada 3 perkara yang akan berlaku apabila seseorang itu telah menyampaikan Islam, telah berdakwah dengan panjang, maka kadang-kadang berlaku 3 keadaan. Yang pertama sekali, kemungkinan orang tu dia akan lari, dia akan melampau, dia lari sebab apa, dia tak tahan. Tengok apabila tengok manusia ni menolak dakwah, menolak agama dan sebagainya, jadi dia susu, akhirnya dia pun melampau, dia menjadi ekstrim. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada orang yang kemungkinan cenderung kepada kejahatan tu. Tak apalah, dia kata susah sangat dah dakwah ni, jadi tak apalah dia bersama-sama dengan tu, ikut je lah, ikut je. Yang ketiganya ialah dia tetap terus berada, iaitu terus melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun apa yang berlaku pada masyarakat, orang tolak ke, orang terima ke, dia terusnya. Jadi dalam ayat ni kita akan tengokkan, iaitu ada ayat 112 ni, Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bahawa masyarakat tu menolak Nabi. Jadi kita tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata fastaqim kama umirta, wahai Muhammad, istiqamahlah, maknanya berterusanlah, lakukan kama umirta, apa yang disuruh terhadap kamu. Jangan kamu maknanya terpengaruh dengan penolakan manusia, penerimaan manusia dan sebagainya. Kamu nak istiqamah. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak, dan begitu juga orang-orang yang bersama dengan kamu, iaitu wa man taba ma'ak, iaitu orang-orang bertaubat bersama dengan kamu, iaitu orang yang beriman bersama kamu pun hendaklah istiqamah. Jadi fastaqim, anta, awak wahai Muhammad, awak hendaklah kamu istiqamah, dan juga orang-orang yang waman taba ma'ak, orang-orang yang bertaubat bersama dengan kamu juga, orang yang beriman bersama kamu juga mesti istiqamah juga. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Maksudnya jangan ekstrim. Jangan kerana apa yang berlaku tu menyebabkan kamu ni ekstrim. No. Kemudian innahu bima ta'maluna basir, Allah Ta'ala tengok apa yang kamu lakukan. Jadi maknanya jangan susah hati. Kalau orang buat apa-apa terhadap kamu pun, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala basir.
innahu bima ta'malun, apa yang kamu lakukan, sama ada kamu ni berterusan di atas jalan yang betul ataupun kamu ni melampaui batas, Allah Ta'ala tahu. Jadi oleh kerana itulah maka kita patuh kepada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sini, iaitu fastaqim kama umir. Kemudian Allah Ta'ala kata ingatkan, jangan kamu pergi mengikuti oleh kerana tak tahan. Kadang-kadang ada orang yang akan tak apalah, kita ikutlah apa yang orang masyarakat nak kan, walaupun salah pun tak apalah. Jadi Allah Ta'ala kata no, wala tarkanu. Ayat yang ke 113 wala tarkanu, jangan kamu tarkan maknanya cenderung, maknanya kamu mengikuti. Dalam tafsir jalan lain kata, janganlah kamu ni merasai tiba-tiba merasa sayang, ataupun janganlah kamu ni merasa mudahan, iaitu berbuat baik, merasa lemah lembut, ataupun merasa tak apalah, okeylah apa yang dibuat oleh kamu. Dulu tak boleh sembah berhala, tak boleh gini kan, ini adalah tak betul, tiba-tiba sekarang okeylah, kita terimalah. Tak boleh. Tafsir jalan lain kata, ataupun redha dengan perbuatan mereka. Tak boleh sekali-kali kan, walaupun 10 tahun, walaupun 1000 tahun, 950 tahun sebagaimana Nabi Nuh, no, apa yang salah tetap salah juga. Jangan kamu tarkanu, jangan kamu cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Kepada orang zalim situ ialah maknanya bukan orang jahat saja. Orang jahat ni kita kata orang jahat, orang zalim, tapi maksudnya ialah orang-orang yang mendustai Allah, orang yang sembah selain daripada Allah, orang yang menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman. Jangan kamu cenderung kepada mereka. Itu adalah orang yang zalim. Orang zalim. Kenapa? Zalim pada diri mereka, zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim mereka ini tidak menyembah selain daripada Allah, menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu adalah zalim. Ini tambah lagi kalau mereka ni pula zalim dalam bentuk zalim dahlah menyembah Tuhan sebagaimana Firaun, kemudian tu membuat kejahatan kat atas orang lain pula. Jadi itu nama dia adalah zalim. Berbagai zalim itu. Jadi Allah SWT kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Allah kata, kenapa? Takut nanti fatamassakumun nar, kamu akan disentuh oleh api neraka. Jadi maknanya neraka juga akan terkena kepada kamu jika sekiranya kamu, walaupun kamu ni beriman, tapi jika sekiranya kamu tarkanu ilal ladzina zalamu. Seterusnya, wama lakum min dunillah min awliya, kalau kamu buat macam tu, kamu tak akan ada awliya. Awliya ni maknanya orang-orang yang akan dapat menjaga kamu daripada mana? Daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Summa la tunsarun, dan kemudian kamu tak akan ditolong. Kalau kamu buat macam tu, kamu tak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kamu beriman. Tapi kalau kamu tarkan ilal ladzina zalamu, jadi kita hendaklah maknanya tetap berada sebagaimana ayat yang ke 112 tadi kita baca, dan juga ayat 113 ni Allah Ta'ala menganjurkan, menceritakan, membuat iaitu kamu apa sepatutnya tindakan yang sepatutnya kamu ambil dalam keadaan orang menolak dakwah ni, ialah istiqamah, jangan melampaui batas, dan jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang tidak beriman itu. Seterusnya ayat yang ke 114, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula kepada kita semua, iaitu tentang solat. Jadi Allah Ta'ala kata apa yang kamu mesti lakukan, iaitu berterusanlah kamu untuk melaksanakan solat. Allah SWT berkata sini, wa aqimis solah, dan tegakkanlah sembahyang, dirikanlah sembahyang. Tarafail nahar maknanya di sebelah pagi, dua tarafai ni maknanya kalau taraf tu maknanya sebelah, tapi bila tarafai dalam ayat ni iaitu dua belah, maknanya dua belah siang, iaitu sebelah pagi dan juga sebelah petang. Jadi maksud sini, hendaklah kamu tegakkanlah solat pada sebelah pagi dan juga pada sebelah petang. Jadi ulama-ulama kata sini iaitu waktu subuh, waktu zuhur dan juga waktu asar. Dan kemudian wazulafan daripada perkataan zulfah, artinya ialah satu bahagian, ialah makna satu qita'ah, satu part minal laili, daripada waktu malam. Jadi ulama kata sini ialah maksudnya ialah solat maghrib dan juga solat isyak. Jadi bila kita tengok ayat ni saja, dalam ayat 114 ni kita akan tengok bahawa Allah SWT sebenarnya memberi isyarat kepada 5 sembahyang yang sepatutnya kita lakukan tu, yang kita lakukan, walaupun tak disebutkan nama di sini dan disebutkan dalam hadis-hadis sahih, dan memang ijma' ulama dah, iaitu tahun ni kita tengokkan bahawa tahun ini adalah tahun yang ke-11, 12 di mana berlakunya Isra' Mi'raj. Sebelum daripada itu orang Islam, orang-orang yang beriman, mereka sembahyang tidaklah sebagaimana 5 waktu yang kita sembahyang pada hari ini kan, dalam bentuk yang lain. Tapi apabila turunnya apabila berlakunya Isra' Mi'raj dan juga turun ayat ni, maka dia menceritakan bahawa sembahyang kita sekarang sebenarnya adalah ada 5, iaitu 3 pada waktu
yang dikata tarafail lail, tarafain nahar tadi, iaitu subuh, zuhur dan juga asar, dan kemudian wa zulafan minal laili, iaitu 2 pada waktu malam, iaitu maghrib dan juga isyak. Innal hasanat, dan kemudian Allah SWT berkata innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu, antara kebaikan itu ialah solat lah. Solat sunatnya, solat tu sendiri, solat jemaahnya dan sebagainya, yuzhibnas sayyi'at. Allah SWT kata sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan, yuzhibna, akan menghilangkan kejahatan. Jadi ayat ini ada satu peristiwa yang berlaku di mana ada seorang lelaki ni di zaman Nabi SAW, seorang sahabat dia masuk ke satu kebun, dia jumpa dengan perempuan, lalu dia pun macam-macam lah dia buat dengan perempuan ni kan, dia cium dah apa benda semula yang dikatakan. Jadi berlakulah, kecuali dia kata aku tidak bersetubuh saja dengan perempuan ni, maknanya dia melakukan maksiat lah kalau kita kan sekarang ni kan. Kalau zaman sekarang ni banyak sangat berlaku di antara lelaki dan perempuan kan. Lalu tapi kita tengok kan bagaimana sahabat ni kan, setelah daripada itu dia merasa ini satu kesalahan, dia pun berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya Nabi bagaimana ni, apa yang aku buat ni. Nabi tak lama terdiam sebentar, lalu kemudian Nabi panggil dia dan kemudian Nabi menceritakan dan bacakan kepada dia ayat ni. Jadi pada masa itu ayat ni iaitu apa? Sesungguhnya innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan. Jadi maknanya kalau kita buat kejahatan, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian kita buat kebaikan yang banyak, dia akan insya-Allah dia akan menghilangkan tu dengan syarat ikhlas kita dan sebagainya. Jadi pada masa itu apabila Nabi bercakap kepada lelaki tersebut, maka Sayyidina Umar yang ada pada masa itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah untuk dia seorang saja ataupun untuk semua sampai akhir zaman, untuk siapa-siapa saja? Nabi SAW kata untuk sesiapa saja kepada umatku. Jadi artinya ialah ayat ini innal hasanat, peringatan kepada kita, bukan untuk kita ni menyuruh kita ni, membenarkan kita ni, melonggarkan kita ni untuk buat maksiat. Tapi kalau kita terbuat maksiat, kadang-kadang kita ni lemah diri dan sebagainya, maka ingat cepat-cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat dan kemudian tampalkan dia dengan amalan-amalan sunat yang banyak. InsyaAllah kita tengok para sahabat ni kan, mereka ni tengok kan cepat-cepat sedar. Yang pertama, yang keduanya, mereka ni tak meninggalkan solat jemaah dan sebagainya kan, bersama-sama dengan Nabi. Untuk apa? Untuk rasa bahawa perlunya mereka ni berbuat amalan yang banyak untuk menampalkan kesalahan-kesalahan kadang-kadang yang kita banyak lakukan sebenarnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika zikra lizakirin. Allah Taala kata itu adalah peringatan kepada orang-orang yang mengambil peringatan. Kemudian ayat 115 Allah SWT kata wasbir, dan bersabarlah. Tadi didirikan solat, kemudian istiqamah, kemudian sekarang ni bersabarlah. Bersabarlah untuk apa tu? Iaitu bersabarlah untuk menghadapi cercaan, menghadapi penentangan daripada orang-orang yang tidak mahu menerima Islam ini. Maknanya bersabarlah kamu dalam kerja kamu, teruskan, jangan berhenti, bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang-orang yang baik, Allah Ta'ala tak akan hilangkan pahala dia. Ajra pahala. Yudhi' maknanya menghilangkan, mensia-siakan pahala al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maknanya jangan rasa bahawa bila kita bersabar, bila kita terus buat kerja ni, walaupun tak dapat hasil, maka kita tak akan dapat pahala. Tak, kita tetap akan dapat pahala selagi mana kita ni bersabar. Walaupun, sebab apa? Allah Ta'ala tidak melihat kepada hasil yang kita dapat, tetapi Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat. Masya Allah kan, satu kerja yang sangat mulia dan sangat hebat kan, kerana Allah SWT berikan kepada kita semua benda kan. Jadi seterusnya Allah SWT kata falaula kana minal quruni min qablikum, ayat 116. Kenapalah tidak, ayat ni maksudnya kenapalah tidak. Kana minal qurun, qurun di sini bukan makna kurun, tapi maksudnya ialah daripada umat-umat, satu umat, maksudnya umat-umat lah maknanya kan. Falaula kana minal qurun min qablikum ulu baqiyah. Ulu baqiyah ini artinya ialah orang-orang yang mempunyai kehebatan keilmuan, orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai kedudukan. Jadi dia dinamakan sebagai ulu baqiyah. Baqiyah tu maknanya yang masih berbaki. Kalau ikut asal maknanya kan, berbaki maksudnya ialah ni mereka ni tidak cepat-cepat membuat keputusan. Sebab tu dinamakan sebagai berbaki. Iaitu kalau apa-apa berlaku, mereka fikir dulu itu. Jadi Allah SWT sebut di sini, kenapalah tidak orang-orang yang ada berfikiran macam ni, orang-orang bijak pandai macam ni di dalam satu-satu bangsa tu, dalam satu-satu umat itu, mereka ini tidak yanhauna anil fasad fil ardi,
melarang daripada kemungkaran yang berlaku di dalam masyarakat kalau ianya berlaku. Jadi Allah SWT sebut sini, ramai di kalangan mereka ini, bijak pandai ini, orang-orang hebat ini, mereka ni tidak menentang. Mereka ni baik, tapi mereka tidak menentang kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Jadi Allah Ta'ala, kenapalah mereka tak buat macam tu? Kenapalah mereka tak menghalang macam tu? Illa qalilan mimman anjayna minhum. Allah Ta'ala kata, melainkan sikit saja. Ada juga yang buat tu, tapi sikit saja. Dan orang yang buat macam tu, Allah Ta'ala kata dia akan selamatkan orang-orang yang mana? Orang-orang yang yanhauna 'anil fasad, yang melarang daripada kerusakan, melarang daripada kejahatan. Jadi oleh kerana itulah ayat ini nak mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang mempunyai kehebatan, maknanya orang-orang yang mempunyai pemikiran, kita sepatutnya ialah melarang daripada kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Sebab kalau kita tak melarang, Allah Ta'ala dia takkan selamatkan kita. Ertinya terbalik daripada situ. Allah Ta'ala takkan selamatkan kita. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fi. Allah Ta'ala sebut lagi kan, orang-orang yang zalim dalam satu masyarakat ni kan, mereka ni kan mengikuti, bahkan dia kata sini wattaba'al ladzi, jadi mereka mengikuti apa? Orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim ni ma utrifu, zalim dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT mereka kepada mereka. Jadi dalam masyarakat ni ada orang yang dapat nikmat. Orang yang dapat nikmat ni biasanya Allah Ta'ala sebut ialah mereka ni akan memberi mengikuti mereka ni akan membuat zalim dengan nikmat mereka ni kan. Jadi Allah SWT situ sebutkan wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fi, dan orang-orang yang orang yang mempunyai pemikiran ini pula ni, mereka ni mengikuti orang-orang ni pula ni, iaitu orang-orang diberi nikmat ni. Satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Jadi Allah SWT ingatkan kita, orang-orang yang mempunyai pemikiran, orang-orang yang faham, sepatutnya melarang kemungkaran yang berlaku, melarang kejahatan yang berlaku, yang dilakukan oleh orang-orang yang telah tenggelam di dalam nikmat, yang mana ni mereka ni menjadi zalim kerana menjadi jahat, menjadi meninggalkan agama, melupakan ajaran agama kerana kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi ma utrifu fi wa kanu mujrimin, dan Allah Ta'ala kata mereka ni adalah jahat. Jadi jahat sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni, makna taklah jahat tu, maksudnya jahat maknanya jahat tu kejahatan kepada diri sendiri. Mereka ni melupakan Allah, itu adalah merupakan satu kejahatan mereka menyembah selain daripada Allah, itu adalah merupakan satu kejahatan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Allah Ta'ala menjelaskan prinsipnya, konsepnya itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghancurkan, Allah Ta'ala tidak akan liyuhlikal qura, menghancurkan mana-mana kampung, mana-mana negeri, bizulmen, kerana kezaliman, wa ahluha muslihun, kalaulah sekiranya dalam negeri itu penduduknya muslih. Muslih artinya ialah mereka tahu, mereka bukan hanya baik, tapi muslih, iaitu memperbaiki keadaan yang berlaku, maknanya menegur. Kalau benda itu berlaku, kalau keadaan itu berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membinasakan kaum tersebut. Jadi inilah maknanya Allah SWT sebut secara ni, kita bahawa kan seolah-olah direct kita katakan bahawa kalau adanya muslih, dan muslih itu berlaku, islah itu berlaku dalam masyarakat, satu masyarakat tu, iaitu ada orang baik, dan orang baik itu tidak membiarkan orang-orang yang jahat itu, walaupun mereka kaya, walaupun mereka ni hebat kenikmatannya dan sebagainya, mereka tak akan membiarkan kalau kejahatan berlaku dalam masyarakat tu, bukannya mengikut mereka tu. Jadi alhamdulillah kita sampai kepada pengakhiran muka surat ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di muka surat 235, iaitu kita masuk sedikit lagi daripada surah Hud, dan kemudian kita akan mula masuk kepada surah Yusuf. Jumpa lagi insya-Allah di muka surat 235 dalam sesi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.